Assalamualaikum dan selamat datang ke Eureka Archery. Nama saya Anwar Mat Saad dan di dalam video hari ini kita akan membuat busur PVC kanak-kanak yang mudah. Untuk membuat busur ini, anda memerlukan PVC 20mm sepanjang 5 inci dan anda perlukan PVC 20mm 1 meter. Pembinaan busur ini mempunyai dua bahagian, iaitu lim dan badan asasnya dan juga handle. Khas untuk video hari ini, saya akan menggunakan dapur gas untuk menunjukkan bahawa jika anda mahu membina busur PVC atau membuat busur PVC, anda tidak memerlukan alatan-alatan yang mahal. Anda juga memerlukan sepasang sarung tangan yang kalis api dan kalis haba, serta 2 kaping kayu yang lepir dan juga rata yang akan digunakan untuk memenyekkan PVC. Mula-mula, anda ambil PVC 20mm dan tandakan bahagian tengah. Kemudian, dari tengah, dapatkan 2,5 inci ke atas dan di bawah. Supaya apabila kita meletakkan handle, ianya muat seperti itu. Kita mulakan dengan pembuatan badan asas busur. Kita mulakan dengan memakai sarung tangan dan kita akan nyalakan api di dapur gas ini. Okey. Apa yang kita perlu lakukan adalah kita akan lalukan PVC ini di atas api, tetapi kita tidak akan membakarnya atau membuatkannya hangus. Kita hanya perlu lalukan seperti ini. Pastikan api yang anda dah hasilkan ini berwarna biru supaya ia menunjukkan ia adalah pembakaran yang ada banyak oksigen dan juga panas. Lalukan sahaja seperti ini sehingga PVC ini lembut. Kita akan lalukan dengan perlahan dan cermat. Proses ini sedikit memakan masa berbanding dengan menggunakan heat gun ataupun blowtorch, tetapi ianya boleh dilakukan sebenarnya. Okey, kita lihat PVC ini sudah mula membengkok. Kita hanya mahu panaskan setengah sahaja dan tidak melebihi garis 2,5 inci dari tengah. Okey. Kita lihat PVC-nya sudah semakin lembut. Okey, di depan ni pun sudah lembut. Kita akan lalukan sahaja sehingga ianya betul-betul lembut dan sekata dari semua arah. Okey. Kita boleh picit-picit PVC ni, kita boleh rasa dia lembut. Kita mahunya sekata. Okey. Okey, ianya sudah lembut di sini. Kita lalukan sedikit lagi untuk memastikan kesemua bahagian sudah lembut. Okey. Sikit lagi di sini. Okey, sudah semakin lembut betul. Okey, di sini masih keras. Okey, ia sudah hampir lembut dengan sekata. Kita pastikan sedikit lagi. Dan pastikan di hujung ini juga kita pastikan ianya lembut. Sesudah ianya lembut, kita padamkan api dahulu.
Okay, kita letakkan ini di tepi. Kemudian, ambil kayu kita. Kita akan pinyitkannya seperti biasa. Okay, pastikan ianya lurus. Letakkan kayu. Kemudian tekan. Okay, pastikan ianya rata. Okay, tekannya dengan baik. Dan kita akan tunggunya menyejuk dan mengeras. Jadi, kita sudah dapat lim yang pertama. Kita pastikan ianya lurus. Seperti ini. Kemudian kita akan tekannya untuk memastikan tiada benjolan dan juga tiada bahagian yang terbakar atau terkoyak. Okey, kita pastikan ianya lurus. Baik. Kita sudah selesai lim yang pertama. Kita akan letakkan ini di tepi bagi dia menyejuk dan kita akan membuat lim satu lagi. Selepas siap lim yang satu lagi, saya akan tunjuk anda bagaimana rupanya. Baik, sekarang kita sudah ada tapering di kedua-dua belah tapered seperti ini. Kita pastikan ianya lurus. Dan apa yang kita akan buat kemudian adalah kita akan membentukkan handle-nya. Kita buka kembali api. Kita hanya mahu panaskan di bahagian tengah sahaja. Jadi, kita gerak-gerakkan sahaja di atas api seperti ini sehingga ia lembut. Okey. Kita boleh rasa, kita boleh gerak-gerakkan sikit ini. Okey. Apabila ia sudah melembut, kita akan pinyitkannya seperti ini. Dan kita panaskan bahagian-bahagian yang masih keras tadi. Okey. Sekarang ia sudah lembut. Kita pinyitkan dan pastikan ianya lurus. Okey, kita picit. Di tengah ini, kita pastikan ianya lurus. Kemudian, kita akan memicitnya bagi membentuk handle yang lebih selesa. Okay, kita pastikan ianya lurus. Kerana jika di bahagian ini kita buatnya tidak simetrikal, ianya akan menyukarkan kerja kita nanti apabila kita nak string up busur ini. Okey, kita lihat seperti itu. Ianya sudah lurus. Kita pastikan ianya betul-betul balance. Dan jika tidak balance, anda hanya perlu panaskan sahaja PVC ini dan buatnya kembali. Untuk saya, ini sudah cukup bagus. Kita pastikan ia betul-betul lurus ya. Okey. Nampak di sini pun sudah okey. Ini pun sudah okey. Baik, sekarang ni kita akan membuat handle-nya. Okey. Kita nyalakan api dahulu. Okay, dengan menggunakan rat tail file seperti ini atau screwdriver atau apa sahaja, kita lalukan di bahagian atas. Jangan bakar terlalu dekat ya, kerana kita tidak mahu membakar PVC kita. Jarak yang kita perlukan berkemungkinan lebih kurang 3 inci daripada api. Kerana haba yang panas di atas api ini sudah cukup memadai untuk melembutkan PVC ini. Setiap 3-4 detik, pusingkan PVC ini untuk memastikan pembakaran yang sekata.
Okay, di sini sudah lembut, kita terbalikkan PVC ini. Lembutkan di bahagian satu lagi juga. Masih keras. Jadi, dengan menggunakan dapur gas ni adalah cara yang paling tidak efisien ya. Cara yang paling efisien adalah menggunakan heat gun. Kedua, menggunakan blowtorch. Dan yang terakhir sekali, api terbuka seperti dapur ini. Tapi saya sengaja menunjukkan cara ini di dalam video ini untuk menunjukkan ianya boleh dilakukan dengan apa jenis sumber haba yang kita boleh kawal. Macam di sini, kita mengawal PVC ini di atas api kerana kita mungkin menghadapi kesukaran untuk mengawal api di dapur ini sendiri. Jadi, kita kawal PVC ini. Okey, kita pastikan ianya betul-betul sudah lembut di semua bahagian. Kerana ini penting ya. PVC 20 mm. Tadi ni 20 mm ya. Tadi yang panjang tadi, badan lem tadi adalah 15. Maaf. Okey. Kita panaskan. Okey. Kalau di sini bila saya picit, ianya boleh dikatakan hampir sekata. Masih ada beberapa bahagian yang masih sedikit keras. Tapi secara amnya, ianya sudah lembut. Okey. Kita pastikan ianya betul-betul panas. Betul-betul sudah lembut. Kemudian kita akan masukkannya sebagai handle. Okay, kita cuba dulu belah sini mengeras kembali. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Panas ya, tuan-tuan. So, hati-hati apabila melakukan ini. Kerana PVC sangat-sangat panas. Dan kita akan tolaknya begini. Dan dah masuk macam ini. Kalau dia mengeras kembali, kita panaskan kembali di atas api seperti ini. Baik. Jika anda lakukannya dengan sabar dan betul, anda akan boleh dapatkan PVC yang 20 mm ni ditolak sampai ke tengah ini. Caranya tadi, kita panaskan bagi lembut, kita letakkan di sini dan berkemungkinan ia akan stuck di sini. Panaskan sahaja bahagian yang melekat itu, kemudian kita akan mendorongnya dengan mengetuknya begini sampai ke tengah. Jika anda tidak biasa untuk menggunakan PVC untuk membuat busur, saya nasihatkan anda untuk bahagian handle ini, cari PVC 20 mm kelas 6 dan bukannya menggunakan Schedule 40 seperti ini. Kerana jika anda tidak beberapa biasa menggunakan PVC, ianya akan sangat-sangat susah untuk memasukkan PVC yang ini sampai ke handle. Jadi cara mudahnya adalah menggunakan PVC kelas 6. Ianya nipis sedikit dan ia boleh masuk ke 15 mm ni dengan lebih mudah. Kalau menggunakan ini tadi seperti saya, ianya sedikit sukar. Dan di sini juga kita boleh lihat ada kesan terbakar kerana kita menggunakan dapur gas seperti ini. Tetapi di bahagian handle seperti ini tidak mengapa, kita boleh sandpapernya dan ianya akan menjadi okey sahaja. Tak ada masalah. Yang penting jangan ada kesan terbakar di sebahagian lem kerana itu akan membuatkan busur ini mudah patah. Baik, kita biarkan ini sejuk dahulu. Langkah seterusnya kita akan membuat siarnya.
Ada beberapa cara yang kita boleh membuat siar. Kita boleh panaskan bahagian ini, kemudian kita akan lepirkannya ke arah ini dan kita berkemungkinan akan membuat seperti itu. Baik, mari kita mulakan dengan membuat siar. Siar ini atau tip ini ada sedikit berlainan daripada Turkish atau pemunggul yang kita pernah buat. Kita akan penyetkan di bahagian depan ini sahaja dan ianya akan lebih menyerupai busur Korea. Kita nyalakan api dahulu. Okey, saya akan sediakan kayu di sini supaya ianya memudahkan kerja. Okey, kita panaskan di bahagian depan ini sampai lembut. Okey, ini pun sudah lembut. Okey, apa yang kita akan lakukan? Kita akan penyetkannya sahaja seperti biasa. Depan sahaja seperti ini. Kita mahukan ianya betul-betul penyet. Okey, kalau di sini kita boleh lihat PVC ini sudah pun split ya kerana terlalu panas. Tapi tak mengapa, kita hanya memerlukan bahagian yang depan ini sahaja. Bahagian belakang tu nanti kita akan potong. Okey. Kita tolaknya seperti ini dan pastikan juga ianya lurus. Rapatkannya seperti itu. Okey, kita mahu lakukannya seperti ini. Jangan risau, dia kat PVC saya ni belakang ni dia sudah split. Tetapi tak apa kerana kita akan memotong ini. Okay, yang penting kita pastikan yang bahagian depan ini lurus. Okey, sudah cukup memadai. Sekarang kita akan buat bahagian satu lagi. Kemudian kita akan memotong ini dan juga membuat knock. Selepas itu, kita akan cuba string up busur ini. Ini bahagian ini juga nampaknya akan split juga ya. Tapi tak mengapa, ini akan membantu kita untuk menyiapkan busur ini sebenarnya secara tidak langsung. Okey, kita penyetkan seperti yang awal tadi. Yang penting kita lepirkan sebaik yang mungkin. Okay, pastikannya lurus. Dan kita padamkan api dahulu. Dan kita akan bagi dia sejuk. Kemudian kita akan buat final shaping. Bahagian sini sudah sejuk. Apa yang kita akan lakukan dengan menggunakan gergaji tangan, kita akan memotong bahagian yang kita tidak perlukan. Okay, kita cuba kemaskan sebaik yang boleh ya. Okey, seperti ini. Dan bahagian depannya seperti itu. Nanti kita akan panaskan ini sedikit dan kemudian kita akan picitkannya lagi. Kita akan lakukan perkara yang sama di bahagian ini. Okey, kita sudah potong. Kemudian gunakan kertas pasir. Kita akan smoothkan dulu sikit. Okay, kita cuba kemaskan sebaik yang mungkin ya. Kalau kita nak biar dia terbuka macam gini pun tak apa. Ada design juga tu. Ya, kita cuba lihat macam mana rupanya. Okay, kita bersihkan sebaik yang boleh. Belah sini juga.
Baik, kita sudah pun ada seperti ini. Buat masa ini saya rasa ia sudah cukup bagus. Sekarang kita akan lakukan atau buatkan knock di sini. Kemudian kita sudah boleh pasangkan tali pada busur ini. Baik, mari kita buat knock dahulu. Okey, baik. Sekarang ni kita dah ada seperti ini. Kita juga boleh menggunakan red tail ni untuk membersihkan di dalam PVC ni ya. Okey, cara dia mudah. Satu jari daripada hujung. Kemudian kita akan filekannya. Untuk yang ini tidak perlu begitu dalam ya. Kita akan buat sedikit seperti ini. Okey, kalau kita boleh nampak kat situ. Dan kita akan adjustkan di bahagian tepi. Kita nak anglekan dia sikit. Kita tak mahu buat terlalu nipis ya. Sebab kalau dia terlalu nipis nanti, berkemungkinan tinggi dia boleh patah. Okey. Ambil sandpaper dan kita kemaskan. Okey, seperti itu. Kalau kita tengok dengan lebih dekat. Okey, kita buat yang sebelah lagi. Kemudian kita akan lihat bagaimanakah rupa busurnya apabila ianya sudah siap. Baik, ini adalah rupa busurnya. Ini adalah siarnya. Jika boleh dilihat. Sekarang ni apa yang kita akan lakukan adalah kita akan membuat tali. Untuk yang ini, loopnya kecil sahaja, tidak begitu besar supaya knotnya akan masuk di dalam lubang ini. Jadi kita ikat dulu satu. Buat overhand knot saja atau overhand loop mudah. Okey, buatkannya kecil sahaja, tidak perlu begitu besar. Kerana knot kita pun kecil sebenarnya. Sesuai untuk kanak-kanak. Jadi seperti ini, lihat. Apabila kita buat knot dan knot ini akan terletak di dalam lubang ini. Kita tarik tali ini, kemudian kita akan buat knot juga dan menggunakan sekurang-kurangnya 4 jari atau 3 jari. 3 jari lebih baik. Kemudian kita akan ikat knot. Okay. Seperti ini. Jadi kita nampak kalau kita ambil 3 jari tadi, apabila kita ikat knot dia akan menjadi 4 dan kita akan cuba string up. Bismillah. Baik, apabila kita sudah string up, ini adalah hasilnya. Kita dapat satu busur yang kecil. Jadi kita akan biarkan ianya brace up seperti ini dan bagi PVC ini lentur dengan sendirinya. Brace height-nya juga sesuai untuk kanak-kanak seperti ini. Ini lebih kurang 5 inci. Dan saiz seperti ini sangat sesuai untuk budak-budak di antara 5 tahun hingga 8 tahun mungkin. Buat masa ini, bunyinya masih ketat lagi ya. Jadi kita biarkan dulu. Yang lebihan ini kita akan potong. Setelah kita memotong tali ini tadi, sekarang kita ada busur. Kita bagi dia, kita tarik-tarik sikit-sikit. Kita pastikan belah atas, belah bawah semua okey. Kemudian kita akan periksa berapa pound busur ini. Okey. Sekarang ni busur ini sudah pun berising untuk seketika. Kita gunakan aero blunt seperti ini kerana sekarang ini saya berada indoor ya. Jadi saya tidak menggunakan anak panah yang betul untuk mengukur draw weight-nya. Kerana jika busur ini ada masalah atau saya terlepas, kurang-kurangnya blunt arrow seperti ini selamat lagi.
Untuk busur kanak-kanak, tarikannya kita akan cuba tengok di 20 inci. Arrow ini adalah 29 inci. Jadi 20 inci adalah kira-kira lebih kurang di sini. Jadi kita akan tarik sehingga sini dan kita akan periksa draw weight-nya berapa. Kita kosongkan dulu skala. Okey. Kosong. Dan kemudian kita akan tarik sehingga 20 inci sekurang-kurangnya. Okey. Kita tarik. Kita dapat di sini 30 pound. Apabila kita baru saja bracing, ianya 30 pound. Tetapi selepas kita pasangnya untuk seketika, mungkin sehari dua hari, ia akan turun ke 24-25 pound. Sangat sesuai untuk kanak-kanak. Jadi saya akan cuba draw sekali lagi. Seperti ini. Dan rasanya ia sudah semakin lentur. Diingatkan ya, apabila kita buat busur PVC, kita biarkan dia brace up dulu. Bagi PVC ini mengenali cara-cara untuk membengkok. Kerana kalau kita lepas brace seperti ini dan terus shoot, berkemungkinan busur ini boleh collapse. Jadi kita biarkan sahaja dahulu. Untuk test busur ini, di sini saya ada anak panah buluh yang kecil. Panjangnya hanyalah 18 inci. Sesuai untuk kita cuba tengok bagaimanakah busur ini berfungsi. Kita pastikan dulu semua. Okey. Ia melancarkan anak panah dengan lurus. Saya akan retrieve anak panah itu dan kita akan shoot lagi. Okey. Kita menggunakan 3 finger atau Mediterranean draw. Okey. Pastikannya jangan terlalu overdraw. Sekarang ni kita akan cuba shoot menggunakan thumb draw pula. Okey, ini busurnya. Okey, sekali lagi. Jadi kita sudah pun berjaya menghasilkan busur PVC kanak-kanak. Dan ini rasanya tahan lasak kerana PVC yang kita menggunakan adalah PVC yang berkualiti. Dan ini adalah reka bentuknya. Ianya lain sikit jika dibandingkan dengan busur Turki atau busur Mongol yang sebelum ini kita pernah buat. Jadi ini adalah busurnya. Jika anda berminat untuk mempelajari untuk membuat busur-busur PVC jenis lain, kami dari Yurga Archery ada menyediakan kursus online untuk anda. Hanya RM50 seorang dan yuran ini adalah seumur hidup. Di dalam kursus online ini, anda akan mempelajari cara-cara untuk membuat 3 jenis busur, iaitu busur Turki, busur Mongol dan juga busur kanak-kanak ini. Jika anda berminat, pautan untuk pendaftaran ada di bawah video ini. Dan jika anda ingin mempelajarinya dengan cara yang lebih efektif dan juga perkongsian daripada saya tentang rahsia-rahsia untuk membuat busur PVC yang tahan dan juga cantik, anda digalakkanlah untuk berdaftar. Bagi mereka yang telah pun berdaftar atau berdaftar sebagai ahli pertama Pertubuhan Pemanah Tradisional Malaysia, anda layak untuk mendapat 20% diskaun untuk kursus online ini. Jadi daripada RM50, anda hanya perlu membayar RM40 sahaja. Anda hanya perlu memasukkan anda punya ID pertama ataupun nombor kad pendaftaran dan anda layak mendapat diskaun 20%. Jadi ini adalah busurnya. Saya harap anda cuba untuk membuat busur sendiri, lebih-lebih lagi untuk anak-anak kita dan juga ahli keluarga kita. Dan jika anda ingin membuat busur untuk dijual, saya juga akan berkongsikan cara-cara untuk menjalankan perniagaan anda sebagai pembuat busur PVC di dalam kelas online itu juga.
Jadi sehingga kita bertemu lagi di masa akan datang atau di masa hadapan, nama saya Anwar Mat Saad dari Eureka Archery. Jadilah pemanah hari ini.